Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Alangkah baiknya siapa yang mengikut jalan mereka itu, kerana mereka telah meringankan orang ramai dari tanggungan dunia dan tanggungan orang yang dalam kuasanya. Kaum ini sedang sibuk dengan urusan yang mendatangkan maslahat buat manusia seluruhnya. Manusia itu dianggapnya sebagai anak-anak mereka sendiri. Tiada sedikit pun hati mereka hendak mencari dunia. Padahal dunia datang menawarkan dirinya kepada mereka, namun mereka terus menolaknya. Itu yang betul. Sebab apa yang ada di tanganmu itu tidak semestinya milikmu. Malah ia dikongsi dengan yang lain. Jirang tetangga juga kongsimu. Hasil dari usahamu yang diletakkan di tanganmu itu hanya untuk pemakaiannya sahaja. Belanjakanlah dari apa yang dititipkan kepada kamu, kerana dia akan melihat apa yang kamu buat padanya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita telah menjelaskan bagaimana hati ini yang perlu didiami oleh makrifat dan ilmu dan amalan-amalan yang membuka hamparan tersebut, sehingga bila mana dalam hati kita ada ilmu dan makrifat, lalu kita akan mendaki dan akan menjadi dan mengikuti segala akhlak dan juga perbuatan orang-orang terpilih di kalangan para Nabi alaihimussalatu wassalam, secara khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan para tabi'in dan tabi'in. Lalu kita nak mengetahui ataupun nak memahami bagaimana seorang itu mula berada pada kedudukan, pada kemuliaan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Apakah amalan yang menjadi keutamaan mereka? Kalau kita telah bacakan ayat sebelum ini, ulaika allazina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka lah orang-orang yang telah mendapat petunjuk Allah. Maka dengan petunjuk Allah pada mereka, maka hendaklah kamu ikuti. Kita diperintahkan untuk mencontohi para sahabat, mencontohi para tabi'in, para tabi'in, yang mereka ini semua mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara amalan-amalan mereka? Kata Syekh Abdul Qadir, alangkah baiknya siapa yang ikut jalan mereka. Kita nak ikut jalan sahabat, kita nak ikut jalan tabi'in, jalan tabi'in. Jalan yang mereka lalui ialah jalan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah jalan tersebut? Kata Syekh Abdul Qadir, mereka telah meringankan orang ramai dari tanggungan dunia dan tanggungan orang yang dalam kuasanya. Itu sifat mereka ialah memberi manfaat pada manusia, membantu manusia, memenuhi hajat dan keperluan manusia,
Bahkan mereka menganggap manusia itu seperti anak-anak mereka, yang perlu ditolongi, yang perlu dibantu. Bahkan mereka sendiri menolak dunia itu untuk berlega pada diri mereka. Bahkan mereka ingin limpahkannya kepada orang lain. Ini disebut oleh Allah dalam memuji mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melebihkan orang lain daripada diri mereka, walaupun mereka itu punya keperluan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat yang mana meletakkan keperluan orang lain seperti keperluan mereka, bahkan lebih. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Kita nak gembira, maka kita juga nak gembirakan saudara kita. Kita tak nak disakiti, sebagaimana kita juga tidak menyakiti orang lain. Kita nak kita dihormati dan dimuliakan. Maka demikian kita hormat dan muliakan orang lain. Apapun keinginan yang kita nak pada diri kita, itulah yang kita berikan pada orang lain. Kita nak bahawa orang ni tidak merendah-rendahkan kita, maka itu yang kita lakukan pada orang lain. Bukan mungkin kita akan buat lebih baik pada mereka. Ini jalan orang terpilih. Karena itu bila Nabi SAW bila ditanya tentang orang yang paling baik, yang paling mulia, maka jawab Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling beri manfaat kepada manusia. Ramai manusia menyangka cukup baginya sembahyang, puasa, zakat, haji. Cukup baginya zikir, selawat, baca Quran, istighfar. Cukup baginya melakukan qiyamul lail. Cukup baginya untuk dia bermuhasabah diri. Sebenarnya itu belum cukup. Itu sebahagian persiapan diri kita. Tapi sebahagian yang lain, ibadat itu disempurnakan dengan muamalah yang baik dengan manusia. Menolong dan membantu manusia. Dalam hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Kal qa'im lailahu was-sha'im naharahu. Maksudnya, orang yang menolong janda-janda dan menolong orang miskin, mereka seperti orang yang berperang pada jalan Allah. Atau seperti orang yang qiyamul lail tidak pernah berhenti, atau seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Artinya Rasulullah SAW beri suatu kepahaman sebenar tentang nilai ibadat kita. Bukan sekadar kita nak qiyamul lail sepanjang malam. Bukan sekadar kita nak berpuasa sepanjang siang. Bukan sekadar kita nak berperang pada jalan Allah, menegakkan agama Allah. Ya, itu maklum sebahagian daripada amalan-amalan yang kita tahu kelebihan dan kemuliaan. Tapi kita lupa bahawa sebahagian kesempurnaan ibadat ialah dengan kita memberikan segala kebaikan yang kita ada pada orang lain. Wa imma lebihan kita, wa imma apa yang kita ada. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-sa'i maknanya ialah orang yang memenuhi hajat. Dia pergi jumpa orang tu untuk penuhi hajat. Alal armalati, kepada ibu tunggal. Wal miskin, dan orang miskin. Pertama bila disebut ibu tunggal, artinya mereka yang mungkin hilang pendapatan dari suaminya meninggal dunia, atau kerana mereka ini bercerai, atau kerana mereka punya anak-anak yang ramai yang di luar kemampuan mereka, kerana sifat seorang wanita dalam menguruskan keluarga tidak sekuat, ataupun menjadi lemah bila tidak ada orang yang membantu. Maka kalau ada seorang dia datang menolong ibu-ibu tunggal ini dengan apa sahaja bantuan, wa imma dengan buah fikiran, wa imma dengan harta benda, wa imma dengan kata-kata semangat, yang menjadikan ibu tunggal ini kuat untuk menjaga dirinya, menjaga kemuliaan dan maruah dirinya, anak-anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, dia ni macam perang pada jalan Allah.
Demikian juga orang yang sa'i alal miskin, yang memenuhi hajat orang miskin. Orang miskin maknanya orang yang memerlukan dan dia tidak mempunyai kemampuan. Dia perlukan sesuatu dan dia tak mampu. Maka kita nak tolong orang miskin. Maka Rasulullah SAW menyatakan persis dia seperti berjihad jalan Allah. Bagaimana disamakan membantu para janda dan orang miskin ini seperti jihad pada jalan Allah. Jihad pada jalan Allah dia lawan orang kafir yang musuh Islam. Lawan orang kafir yang nak menghina dan nak menyahkan Islam daripada bumi ini. Maka kita pun lawan, pertahankan agama Allah. Bagaimana disamakan perang pada jalan Allah dengan orang yang membantu orang miskin dan juga janda? Apa persamaannya? Mana dia wajah syabah dia ataupun titik persamaannya untuk disamakan? Kerana bila kita nak samakan sesuatu, dia mesti ada satu persamaan dia. Maka yang dimaksudkan persamaan dengan berperang pada jalan Allah. Kerana kedua-duanya ini ialah kita melawan hawa nafsu kita untuk buat benda tu. Tuan-tuan, bila kita perang, lawan hawa nafsu, tinggalkan anak isteri, tinggalkan tanah air, tinggalkan kesenangan dalam hidup untuk menggadaikan diri kita, untuk mendedahkan diri kita pada bahaya. Ia memerlukan lawan hawa nafsu. Sama juga kita ni kalau boleh nak bersenang-senang dengan masa kosong kita, masa lapang kita. Dan kita juga nak bersenang-senang dengan harta yang kita cari siang malam pagi petang. Tiba-tiba kita kena lawan hawa nafsu, beri harta ni pada orang lain. Tiba-tiba kita kena lawan hawa nafsu kita, beri masa lapang kita ni untuk bantu orang lain. Kan kita kalau bila masa lapang ni lah waktu kita nak rehat, kita nak kalau boleh dapat baring-baring, golek-golek, tak nak, ataupun nak buat benda yang kita jadi happy. Tiba-tiba ada orang minta tolong, tiba-tiba kita kena infakkan waktu kita untuk tolong orang lain. Ini perlukan mujahadah. Maka orang ni sama, kalau dia sanggup mujahadah membantu orang lain, dia sama macam berperang. Dan bila Rasulullah samakan lagi dengan dua kelompok, macam kata Rasulullah, kal qaim lailahu, macam orang bangun qiyamul lail. Ya, orang bangun qiyamul lail kan lawannya hawa nafsu tidurnya. Dia lawan nafsu tidurnya. Yang kita tahu waktu paling seronok tidur malam. Bahkan kita kalau boleh bila malam terkejut sikit pun kita masih lagi tarik selimut. Kalau nak terkencing pun just bangun kencing kemudian sambung tidur balik. Kan ia waktu yang menyeronokkan. Waktu yang kita rasa puas dan rehat kita. Tiba-tiba kita bermujahadah, tinggalkan tempat tidur kita, tinggalkan waktu tidur yang seronok ini untuk qiyamul lail. Dan sama juga orang berpuasa. Dan kata Nabi SAW, yang menolong orang ni, dia macam orang yang berpuasa di siang hari, yang tak pernah berhenti, terus tiap siang dia puasa. Au kasaim naharahu, macam orang puasa siang hari. Orang puasa siang hari, dia juga lawan nafsu dia. Tak nak makan, tak minum. Tengok orang lain makan, tengok orang lain minum, lawan, jangan, tunggu maghrib. Artinya mereka ini, bila Nabi SAW menyatakan, ini yang tolong orang, bantu orang, dia macam orang buat ibadat. Sebab itu dalam hadis yang lain, bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabun nasi ila Allah Ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun yudkhiluhu ala muslim, aw yakshifu anhu kurbatan, aw yaqdi anhu dainan, aw tatrudu anhu ju'an, li'an amshiya ma'akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hazal masjid. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, yang paling banyak beri manfaat pada manusia, dan amalan yang paling baik untuk beri manfaat pada manusia apa dia? Kita nak beri manfaat pada manusia, apakah amalan paling baik? Lalu kata Nabi SAW, amalan yang baik itu ialah pertama, kegembiraan yang kamu berikan pada saudara. Tuan-tuan, ucapan tahniah, kegembiraan. Kita dengar dia dapat satu nikmat, tahniah, beli kereta baru, tahniah, dapat rumah baru, tahniah sebab dapat pekerjaan baru, naik pangkat. Itu kegembiraan. Selain daripada kita bantu keuangan atau sebagainya, ungkapan yang baik. Kita cakap, orang ni kata saya, kalau dengar orang cakap saya tu jadi gembira, jadi seronok. Maka ini amalan yang baik.
Sebab itu kita kena belajar seni percakapan yang percakapan kita ni boleh gembirakan orang. Jangan kita buka mulut je nampak tak elok. Buka mulut je cederakan banyak manusia. Buka mulut je nampak neraka. Sebagaimana kata syair Arab. Nampak comel. Bila buka mulut keluar api neraka. Maksudnya keluar kejahatan dia. Sehingga menyakiti semua orang dengan perkataannya. Maka kita bila kita katakan manfaat pertama kita nak beri pada manusia, kita nak gembirakan dia. Walaupun dengan ucapan tahniah. Sebab itu tuan-tuan kita dengar je sahabat-sahabat kita dapat nikmat. Segera untuk ucap tahniah. Kerana ucapan itu ucapan paling baik. Seorang bila dapat satu nikmat, dia suka orang beritahu pada tahniah. Tahniah, dia dapat anak, kita ucap tahniah. Dia dapat nikmat itu, nikmat ini. Jadi kita perlu belajar cakap yang boleh menggembirakan orang. Jangan cakap, bila kita cakap je orang pun tertekan. Kita cakap je orang pun rasa macam terhina atau sebagainya. Ini amalan pertama dalam memberi manfaat kepada manusia. Gembirakan dia. Wa imma dengan perkataan, wa imma dengan perbuatan, wa imma dengan harta benda. Apa sahaja yang boleh jadikan dia gembira. Yang kedua kata Nabi SAW, aw yakshifa anhu kurbatan, atau melepaskan dia daripada kesusahan. Dia ada susah, selipar dia hilang, tak apalah pakai selipar saya. Maka itu kegembiraan dan itu melepaskan dia dari kesusahan. Ini manfaat pada manusia. Kita tahu ni rumah dia rosak. Misalnya susah dia bila hujan banjir rumah dia misalnya. Lalu kita pun tolong segerakan melepaskan, mengangkat kesusahan dirinya. Maka kita termasuk daripada orang yang baik di sisi Allah. Kadang-kadang memang kerja kita pun, misalnya memang kerja saya bahagian bocor-bocor paik ni, bocor-bocor bumbung. Macam mana saya boleh dapat pahala dengan pekerjaan saya? Sebab saya dah dapat upah, bukan saya termasuk dalam melepaskan orang daripada kesusahan. Ataupun mekanik ni dia dah dapat upah dia. Apakah dia boleh tak masuk dalam melepaskan orang kesusahan? Ya boleh. Macam mana boleh? Bila disegerakannya. Orang kereta rosak, memang kerja dia. Tapi dia mungkin boleh lambatkan atau sebagainya. Tetapi oleh kerana tahu orang ni susah, saya segerakan awak walaupun saya ada urusan. Segera. Maka dia juga mendapat sebahagian pahala ini, melepaskan orang daripada kesusahan. Walaupun itu memang kerja dia. Tapi bila diniatkan, atau disegerakan, atau dibuat dengan sempurna, atau dikurangkan bayarannya, maka dia termasuk dalam hadis ini. Artinya dia baiki kereta, datuknya kena 1,000 ni, tak apalah awak bayar 800 ni. 200 tu saya nak cari pahala menyelesaikan kesusahan awak. Maka situ dapat mendapat pahala. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, au yaqdi anhu dainan, dia tolong meringankan hutangnya. Tolong bayar hutang, tolong tangguhkan hutang, tolong selesaikan apa sahaja. Maka ini di antara perkara beri manfaat pada manusia. Au kata Nabi SAW, tatrudu anhu ju'an, jangan bagi dia lapar. Tentu siapa pun lapar dia sedih, dia rasa tertekan. Siapa yang menghilangkan lapar orang lain, dia telah memberi manfaat yang besar pada orang lain. Sebab itu tetamu-tetamu kita datang ke rumah, kita pun tak tahu dia mungkin lapar, tak makan lagi. Maka menjadi suatu kemuliaan kita menyediakan makanan untuk menghilangkan laparnya. Atau orang yang kita tahu memang lapar, lalu kita bantu dia. Termasuk dalam makna memberi manfaat pada manusia, yang menjadikan seorang itu hamba terpuji. Dan ini merupakan sifat para sahabat. Jadi kita baca sirah Nabi SAW, di antara kegemaran para sahabat ialah memberi makan. Mereka sungguh suka memberi makan. Bahkan mereka mencari mana orang yang tak ada makanan untuk makan bersama mereka. Macam mana kisah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, disuruh isi dimasak untuk 70 orang, 80 orang. Kemudian dia cari mana orang tak makan. Dia pergi masjid, tengok ahlu sufah datang rumah. Setiap hari dia buat macam tu. Datang 70-80 orang makan. Ada sahabat yang sederhana sikit, dia masak untuk 10 orang panggil. Ada sahabat yang mungkin tak berapa kaya, mereka banyakkan kuah untuk bagi-bagi. Isinya seketul, kuahnya banyak, dia bagi-bagi kuah.
untuk dapat rasa. Ini antara sifat para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in, dan para tabi'in, dan para tabi'in. Dan ini juga berdasarkan satu hadis, bila Nabi SAW ditanya, siapakah orang miskin, orang Islam paling baik? Ayul islami khairun, siapa orang Islam paling baik? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu beri makan dan kamu ucapkan salam pada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Rasulullah SAW meletakkan beri makan tu sebagai satu daripada amalan yang beri manfaat kepada manusia. Dan demikian juga bila Rasulullah SAW menyebut lagi bagaimana kita nak beri manfaat pada orang lain. Kata baginda, li'an amshiya ma'a akhin li fi hajatin. Aku ni, kalau aku keluar dari rumah aku, berjalan dengan saudara aku untuk memenuhi keperluannya, lebih aku suka daripada iktikaf di masjid aku selama sebulan. Kata kita, macam saya kata, saya tuan-tuan, sentiasa kita cuma fikir beribadat personal. Kita iktikaf 10 hari, 20 hari. Macam ya bagus, kita buat sekarang, sehingga kita lupa ibadat berkait dengan orang lain, memberi manfaat pada orang lain. Kerana kalau benar ibadat personal kita dengan Allah, maka akan benar hubungan kita dengan manusia. Dia tak jadi bila kita dekat dengan Allah lalu kita dikeras dengan manusia, sombong dengan manusia, kikir kedekut dengan manusia. Tak, sebaliknya. Makin dekat kita dengan Allah, makin Allah tunjukkan penerimaan di sisi manusia. Kenapa perilaku kita kepada manusia? Antaranya bila baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berjalan keluar dari rumah untuk memenuhi hajat saudaranya ada hajat, maka orang ni, kata Nabi SAW, apa yang dia buat tu lebih baik daripada dia iktikaf masjid Rasulullah sebulan. Tak ada kita pengalaman pergi umrah haji, tak pernah iktikaf masjid Nabi sebulan. Sebab kita pun visa pun sebulan. Nak Mekah lagi mungkin pernah lah seminggu dua. Ini sebulan. Mampukah kita buat? Ya, kita boleh buat dengan mendapat fadilat dan ganjaran seumpamanya. Bila ada saudara-saudara kita perlukan hajat, ada hajat, kita tolong penuhi hajat dia. Ni tayar dia pancit, tapi saya keluar kejap tolong dia. Ni kereta dia ni rosak, saya tengok jengok juga, tengok ringankan dia. Ni minyak motor dia habis, saya tolong belikan. Tengok pergi jalan, motor rosak, minyak habis, tapi saya tolong belikan. Perbuatan kita tadi lebih baik daripada iktikaf masjid Nabi sebulan. Kita lihat bagaimana Islam letak suatu amalan untuk jaga masyarakat. Sebab itu Islam ni bukan agama betapa dan gua, atau dalam biara, atau dalam kuil, atau dalam tempat tertentu. Islam ialah dalam masyarakat. Islam ialah kehidupan dalam masyarakat. Mereka mesti hidup dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, memberi manfaat pada masyarakat, membina tamadun dan membina masyarakat yang baik, sekaligus membina negara yang paling dicontohi. Oleh sebab itu perkara yang perlu kita fikirkan selalu dalam mengikuti mereka, para sahabat, para tabi'in, sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Qadir, sibuk dengan urusan orang lain. Bukan sibuk cari tepi kayu orang lain, tapi sibuk untuk beri manfaat. Ni ada orang yang sibuk nak cari masalah ataupun nak tahu hal orang lain, nak tahu dia kahwin dengan siapa, sibuk dia. Nak tahu ni macam mana dia bercinta sebelum kahwin, nak tahu itu, nak tahu kenapa anak dia gagal. Ini benda-benda tepi kain ni. Tapi ada orang bersemangat nak cari benda-benda yang bersifat gosip, yang bersifat peribadi. Itu peribadi hal dia. Nak tanya, Ustaz, gelang dia tu berapa harga ni? Kilat gelang dia. Suami dia ambil duit kat mana? Rasuah ke apa? Ustaz? Mana? Tetapi itu hal peribadi biarkan je. Kita belajar hal-hal peribadi orang ni, jangan duk sibuk sangat. Kita fikir macam mana saya boleh tolong dia, macam mana saya boleh bantu orang ni, orang tu. Sibuk kita dalam menolong manusia, bukan sibuk kita nak ganggu hal-hal privasi dia. Biarlah dia dengan hal dia. Dia gaduh dengan bini dia, nak sebab apa dia gaduh. Kita pula menyibuk. Mahkamah pun tak sibuk. Tahu juga dia gaduh sebab apa, Ustaz? Sebab tengok jalan masa muka dia orang. Apa sebab gaduh ni? Tapi kalau awak tahu nak buat apa? Nak tahu, nak seborkan.
Tahu nak cerita korang makna modal banyak. Ni jumpa orang tak ada modal nak cakap orang, jadi rasa macam muflis pula. Dia tak takut muflis akhirat kelak. Dia takut muflis tak ada modal nak bercakap. Sebab ni dia dianggap sebagai berita terkini. Ini berita terkini. Nampak dah, ada terkini, ada terkini. Terkini, fulan bin fulan, sekian-sekian. Kata kita bukan jenis perangai macam tu. Kita sentiasa nak tahu siapa susah hari ni. Siapa perlukan pertolongan hari ni. Siapa ada hajat hari ni. Siapa yang boleh saya bantu. Siapa sakit hari ni. Maka semua perkara ini menjadikan kita sibuk dengan urusan orang lain dengan maksud membantu mereka. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, kelak Allah akan tetapkan kakinya di atas jambatan sirat waktu dia melintasnya. Dan hadis lafaznya berbunyi, "Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam." Siapa yang keluar memenuhi keperluan saudaranya sehinggalah selesai keperluannya, maka Allah akan tetapkan tapak kakinya pada hari banyak tapak kaki tergelincir. Kita nak suruh tapak kaki kita kukuh, tegak. Kita sanggup keluar untuk tolong orang lain, hajat orang lain. Kadang-kadang dia ni tak boleh nak mandu dah, kita tolong mandukan dia, terpenuhi hajat dia. Dia nak pergi hantar anak asrama, hantar anak daftar sekolah, hantar hospital. Dia nak mandu, tak ada kereta misalnya. Kalaupun dia ada tu, dia tak boleh, dia tak reti tempat-tempat sibuk ni. Kira tak apa, saya tahu, saya biasa. Maka melapangkan waktu dengan keadaan tersebut menjadikan Allah tetapkan tapak kaki kita pada hari yang ramai atau banyak tapak kaki manusia tergelincir. Sebab itu setiap orang paling kurang kita dalam memberi manfaat pada orang lain. Jadi kaedahnya orang Islam ni, ini dipegang oleh para sahabat. Dia ada dua je. Sama ada kita beri manfaat pada orang lain ataupun kita kekang mudarat kita jangan kena pada orang lain. Dua tu je. Sama ada saya hidup, saya boleh beri manfaat pada orang. Itulah kehidupan para sahabat. Atau saya jangan mendatangkan mudarat pada orang lain. Saya memang tak boleh beri manfaat ke orang, tapi saya elakkan jangan saya sebab orang lain dapat mudarat. Daripada mulut saya tersebar fitnah, saya tak nak. Daripada perbuatan saya mendatangkan mudarat pada orang, saya tak nak. Saya tak nak mudaratkan orang. Kalaupun saya tak boleh memberi manfaat, tapi saya jangan menyakiti orang lain. Ini yang dipegang oleh para sahabat. Wa imma kamu boleh beri manfaat, wa imma kamu tahan diri kamu berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah berpesan kepada sahabat, buat tu, buat ni, sahabat ni, Rasulullah kalau tak mampu, kalau tak mampu juga tahan mudarat kamu, jangan sampai pada orang lain. Dan mereka berpegang, mereka tak akan mudaratkan orang lain, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan. Tetapi kenapa penting sangat kita ni membantu dan menolong manusia atau mendatangkan manfaat, maslahat untuk manusia? Apakah penting keutamaannya? Kenapa? Kelebihannya apa? Kita dah sebut sebahagian kelebihan dan sebahagian dari sudut kemuliaan dia dalam neraca Islam. Orang tolongan ni apa? Siapa dia? Orang paling Allah suka. Secara umumnya, kenapa perlu kita membantu orang lain? Saya rasa saya dah cukup semayang, puasa. Saya banyak duduk rumah dengan isteri saya, dengan anak-anak saya, cukup lah. Khatam Quran sebulan sekali, puasa sunat Isnin Khamis. Saya gembirakan isteri saya, anak-anak dah. Saya dengan masyarakat tak apalah, dia hadir. Tuan-tuan, kita bila kita nak menjadi orang paling baik, mencontohi orang paling baik, kita dah sebut yang paling baik untuk dicontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi yang dididik oleh Rasulullah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan generasi yang dididik oleh para sahabat itu golongan tabi'in, dan generasi yang dididik oleh tabi'in golongan tabi'in. Kenapa mereka ini orang-orang yang terkenal banyak menolong dan membantu orang lain? Bukan antara perkara pertama yang mereka buat kepada manusia dan umat seluruhnya ialah memberi nasihat.
Kita tahu memberi nasihat ini amalan yang paling mulia. Dan nasihat paling hebat ialah mereka mengajak manusia masuk Islam. Tetapi bukankah mengajak manusia masuk Islam itu ialah memberi manfaat kepadanya paling besar sekali? Kalau kita tengok seorang, kita bantu dia duit, bantu makan, dia untuk urusan kat dunia, nanti dia mati macam mana? Tapi kalau kita nasihat dia, ni kalau dia orang kafir, nasihat dia supaya memeluk Islam, maka ini nasihat paling hebat sekali. Itu yang dibuat oleh para sahabat pertama-tama. Jumpa orang ajak masuk Islam, kerana itu beri manfaat. Kita bayangkan kalau kita cuma tolong orang kafir ni, yang dia miskin dan sebagainya, just kita beri dia beras, beri dia sardin, beri dia duit, akhirnya dia cuma habis kat dunia, dia habis. Kemudian bagaimana hari dia mati dan dia bertemu Allah Ta'ala, hari dia alam barzakh? Apakah ada orang boleh tolong dia? Tidak ada yang dapat membantu dia. Sebab itu para sahabat, bantuan pertama mereka berikan pada manusia ialah nasihat. Dan Nabi SAW sentiasa berpesan kepada para sahabat, berilah nasihat walau satu ayat. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku nasihat ini walau satu ayat. Nasihat apa yang Rasulullah suruh, apa yang Rasulullah buat. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Sesungguhnya Allah, malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan buminya, sehingga semut dalam lubang dan ikan dalam lautan, akan memohon keampunan kepada orang yang suka menasihati manusia dengan kebaikan. Kita, kalau kita nasihat orang yang baik-baik, kita sebut nasihat pertama ialah nasihat keimanan. Ajak beriman, ajak masuk Islam. Bayangkan besarnya pahala orang ajak masuk Islam. Tetapi ini benda manfaat besar yang kita nak beri pada manusia. Kalau sahabat-sahabat, para tabi'in, para tabi'in tak fikir macam tu, pasti Islam cuma ada kat Mekah dan Madinah je, tak lebih pada tu. Kalau Rasulullah SAW melihat Islam itu cuma miliknya, pasti Islam itu cuma di rumah Rasulullah. Maka di luarnya semuanya kufur dan syirik. Tapi Rasulullah faham bahawa nasihat paling baik. Maka Rasulullah Islamkan para sahabat. Sahabat mengislamkan kawasan dan daerah dan negeri, akhirnya tersebar sampai kat kita. Bayangkan kalau tak ada orang nasihat moyang kita untuk memeluk Islam, bagaimana keadaan dan kesudahan kita? Sebab itu jangan tinggalkan nasihat yang baik ini. Nasihat yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat dalam beri manfaat pada manusia ialah melaksanakan kebaikan. Buat baik, buat baik, buat baik. Apa pun benda baik tolong beritahu. Tuan-tuan, ada orang dia nak buat baik, dia tak nampak jalan dan dia tak tahu orang. Kita pun beritahu, ji ni ada orang ni, dia susah, dia ni nak belajar, oh kita apa saya tolong. Sebab dia tak tahu dia nak buat baik. Jadi kita nasihat dia, haji ada duit lebih, pakcik ni ada sekian-sekian pengaruh lebih, ada orang ni perlukan pertolongan. Kalau awak buat, awak dapat pahala besar. Maka dia pun dengar cadangan kita, dengar nasihat kita. Ni kita nak bina masjid, nak bina surau, manfaat ramai orang untuk solat di sini. Kalau awak berikan sebagian harta awak, maka dia jadi ganjaran yang baik di sisi Allah. Nasihat dia suruh buat baik, maka dia pun tergerak untuk buat baik. Dan yang ketiga ialah, dalam nasihat ialah larang dia daripada melakukan perkara bersifat dosa dan maksiat. Jangan buat ni. Ini mesti ada amal ma'ruf nahi munkar. Sentiasa beritahu jangan berzina, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan tipu orang, jangan main mesin. Kita katakan, jangan main ekor. Nasihat dia. Tetapi manusia ni bila dengar nasihat, dia lagi kita nasihat bertambah malu dia. Dia orang buat maksiat, dia dah hilang sifat malu. Tapi bila seorang nasihat, dia macam jemput balik malu tu datang kat dia. Oh, ada orang peduli dia. Kenapa awak buat macam tu? Kan berdosa. Kita jumpa orang tak tutup aurat, cakap, seorang cakap, awak ni kenapa tak tutup aurat? Kan wajib tutup aurat. Dia berkata, ni memang tugas saya macam ni, tak boleh. Seorang lagi datang, dua orang datang, tiga orang. Lama-lama malu ni makin bertambah. Akhirnya pakai tudung juga dia. Ya betul, itu kesan nasihat.
Nasihat menjadikan manusia kembali mendapatkan dia punya maruah dirinya, iaitu malu. Kita manusia ni bila ada malu, dia ada maruah. Tak ada malu, tak ada maruah. Orang yang buat maksiat, yang ditarik daripadanya ialah malu. Kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'." Bila kamu dah tak malu, kamu akan buat apa je. Anak-anak muda kita, dia yalah, kadang-kadang sampai nenek lah, sampai sanggup berjoget. Makcik nak tak tarik percuma, kena berjoget. Joget makcik, tak malu. Tua dah joget depan orang. Ni ada jenis orang suka buat benda-benda yang yalah, sebagai konten. Dia offer benda-benda percuma, tapi dia sebut benda-benda bodoh. Ni kita orang bagi teh percuma, kita bagi kopi percuma. Caranya, syaratnya, cium kat saya, cium. Dia kata pada perempuan, cium saya. Anak-anak muda kita tak mahu sebab nak teh percuma. Macam fakir sangat. Dia cium. Yang ni pula suruh joget, joget lah. Oh, joget macam mana pun, depan-depan orang joget, saya bagi awak ni kupon RM10 untuk makan KFC. Oh, joget, nak kupon RM10, maruah dijual. Tapi ini trend yang bahaya. Okay, kalau dia kata okey, kita nak bagi awak RM20, tapi baca surah Al-Ikhlas, itu okey lah. Baca surah Al-Ikhlas. Tapi yang trend yang ini, sebab saya kata hari ni orang nak pening kepala, apa konten hari ni dan TikTok nak letak ni dalam IG, pening. Ada seorang influencer, ialah dia juta pengikut. Dia kata kita setiap hari kena buat konten ni, setiap hari kena buat. Pening fikir konten apa. Itu duk menari baju tidur lah, benda lah buat. Asal ada konten. Ini perangai kita yang jenis friend 4-5 orang ni, tak fikir sangat konten, biar gitu je. Ni cerita orang yang ada juta-juta. Dia kalau tak ada konten, dia macam rasa dia macam bodoh, tak ada idea. Kita tak petikai dia nak buat konten, itu terpulang. Tapi dari sudut etika, akhlak, agama, hukum, hakam, maka kenalah tahu. Bila saya kata ada orang dia buat benda-benda macam gini, yang duk jaja benda percuma tapi buat benda-benda yang melanggar agama, ya, orang perempuan duk menari khalayak orang, bukanlah satu benda yang baik. Tapi kenapa mereka sanggup buat macam tu? Kita yakin mereka ni ada duit. Tak ada duit. Takat teh RM5 je, ada duit. Tapi mereka ni dah hilang rasa malu. Rasulullah SAW mengingatkan kita, bila malu tak ada, memang dia akan buat apa je. Kita tak heranlah kalau ada nenek tu duk joget lagi. Kenapa? Kerana malu tak ada. Dia malu ni, dia tak kira usia. Sebab itu cara untuk kita datangkan balik malu, cegah dia. Bukan kita cegah, kita tumbuk, tak. Kita tak tumbuk dia, kita cakap tak baik awak buat ni. Kadang-kadang saya tak tahu dalil, cakap je tak baik ni, Allah marah ni, kenapa buat macam ni, kita dah tua dah ni, kenapa buat benda macam ni, maruah awak mana. Setiap orang cakap macam tu, dia mengembalikan rasa malu dia. Sebab itu penting kita nasihat dalam mencegah orang. Dan yang keempat, dalam nilai nasihat iman pada Allah, menyuruh perkara baik, mencegah kemungkaran. Nasihat yang keempat ialah menyuruh dia buat apa yang lebih baik. Nabi SAW bila sahabat buat ni, Nabi akan kata, maukah aku beritahu kamu apa yang lebih baik? Apa yang lebih baik? Apa yang lebih baik? Yang kamu buat ni baik dah, baik, bagus. Mau tak aku beritahu yang lebih baik? Kita dengar dia beli satu produk, bagus produk ni, kita kata, nak tak saya beritahu awak produk lebih baik pada ni? Naklah. Itu nasihat yang baik. Atau kita dengar dia beli satu barang, harga dah baik, dapat promotion 50%. Dia pun cerita kat kita, saya beli barang 50%. Kita kata, saya tahu ada satu kedai dia bagi 70%. Awak nak tak tahu kedai tu? Kita nasihat dia, kita dapat pahala. Setiap kali sahabat kita buat sesuatu yang baik, kita pujilah baik. Tapi nak tak lebih baik? Dia kata kita ni nak buat jamuan ni. Jamuan apa? Nasi kunyit. Nasi kunyit. Kat mana nak hantar surau tu? Jangan, surau tu tak makan nasi kunyit, angin. Dia orang ni makan nasi minyak. Saya bimbang buat nasi kunyit tak habis. Misalnya, contohlah, ya ada orang suka nasi kunyit, contoh. Saya kata apa yang lebih baik?
Dia nak buat tu baik dah. Tapi kita kena geng-geng surau ni. Geng kita, geng-geng kolesterol. Maklum. Tahu geng ni suka makan apa. Kalau awak hantar makanan, tak habis. Dia tak makan. Awak hantar ni. Makanan ni memang dia suka. Ini memang sampai jilat jari ni. Itu tunjuk lebih baik. Dia dah nak buat benda baik. Ada orang tuan-tuan kita tahu. Dia nak hantar makanan tu, makanan ni. Tapi kalau kita ni aja kes orang masjid, kita tahu makanan ni berdasarkan kita punya observation kita, memang makmum tak berapa nak makan. Tak suka makan. Kurang minat. Lalu kita cadangkan. Kalau awak nak hantar makanan, kalau boleh, biar makanan ni berbungkus. Kalau dia tak habis, dia boleh balik terus ke keluarga dia. Kalau hantar makanan, kalau boleh, kuah dia tu jangan masih. Ini semua gen darah tinggi belakang tak makan dia. Kalau awak buat makanan, kalau boleh, biar ni lebih sikit. Itu. Tuan-tuan, ini nasihat lebih baik. Dia dah nak buat benda baik, kita tak nafikan. Tapi dalam nasihat orang, kita sentiasa nasihat dia lebih baik. Wa imma lebih baik dengan maksud pahalanya lebih besar. Atau lebih baik pada benda tu lebih baik. Dia kata dia nak beli kereta dengan orang ni. Kata awak jangan beli dengan dia. Dia tu baik, tapi saya nak ajar dia seorang lagi baik kalau awak beli dengan dia. Kenapa? Dia lagi banyak free gift. Yang ni bagus ni, ada tinta free, minyak free, dia bagi. Yang ni lagi bagus, kereta pun dia bagi free sekali. Dia punya baik dia. Jadi awak beli dengan dia. Dia orang lebih baik. Jadi ini nasihat. Ada orang yang setengah kita dia lebih bersifat mausu'i, dia ensiklopedia, dia banyak maklumat. Dia tahu banyak benda. Kita nak baiki kereta kat sini, kata jangan. Awak baiki sini lebih baik. Sebab dia akan bagi begini. Kita kata saya nak jahit baju kat sini, tak, awak jahit sini lagi bagus, lagi baik. Sebab sini lagi cepat siap. Ini kalau awak tempah kat sini, awak nak tunggu raya puasa, awak dapat tu. Raya Cina tahun depan. Dia punya lama, jangan tempah. Baju tu yang asalnya kecil dah jadi besar dah. Kita jadi besar ke baju tu. Jadi baik awak tempah ni, insya-Allah awak tempah hari ni seminggu siap. Seminggu siap. Kalau awak nak alter balik, dia boleh tolong. Percuma. Tapi nasihat yang baik. Dan ini cara kita beri manfaat pada manusia. Itu yang bila kita jumpa sembang, semua benda baik. Kawan-kawan kita duduk dengan kita, banyak manfaat. Baik dunia, baik akhirat. Sebab itu jangan berkawan orang tak beri manfaat. Ataupun yang menyebabkan kita dapat mudarat. Dia dah kena tipu, dia ajak kita sekali kena tipu. Dia dah kena scam, dia pun ajak kita biar kena dua-dua scam. So, ini bukan kawan yang baik. Baik, kenapa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka ini bersungguh-sungguh untuk melebihkan orang lain daripada diri mereka? Sebab mereka tahu ini ada kelebihan. Tetapi kita bila tahu ada kelebihan, kita akan buat. Ada kelebihan. Walau bagaimana pahit pun. Ini kalau orang sebut ini satu makanan dia pahit tapi bagus untuk kesihatan, kita akan telan. Kita akan makan. Sebab apa? Dia bagus untuk kesihatan. Maka menolong orang, membantu orang, memberi manfaat pada orang. Bukan kata Syekh Abdul Qadir, menganggap orang lain dalam buat kebaikan seperti anak-anak dia. Bukankah seorang ayah paling suka buat baik pada anak dia, berkorban untuk anak dia. Anak dia baru cakap, ayah, kawan kita semua ada komputer. Tak lama sampai komputer. Ayah, kawan-kawan kita semua ada telefon ya. Tak lama sampai telefon. Ayah ni fikir untuk bahagiakan anak. Para sahabat, mereka fikir orang lain macam anak mereka. Dalam membuat kebaikan, dalam memberi manfaat. Bukan kalau benda tu mereka boleh ambil pun mereka tolak untuk beri pada orang lain. Dunia itu datang pada mereka, tapi mereka suka beri pada orang lain. Sebab itu ketika mana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil dan ihsan. Apa itu ihsan? Ai tafaddulan. Apa maksud tafaddulan? Ada je lebih nak beri korang. Allah suruh kita berlaku adil dan berlaku ihsan. Jadi ada je benda yang kita lebih, kita duk fikir siapa saya nak bagi. Tak ada lah simpanlah dalam stor. Simpanlah nanti kita pakai akan datang. Nanti anak kita besar kita guna. Tak. Ada je lebih, siapa saya nak bagi. Ni tengok makanan banyak ni tak habis, bagi orang lain. Tak perlu kita simpan. Ni kita nak makan seminggu punya. Orang ni dia tak fikir macam tu. Dia akan fikir tentang ihsan. Ihsan dalam ayat ini ialah berbuat baik. Berdasarkan dalam surah yang lain Allah berfirman,
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, danlah buatlah baik kamu pada manusia sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Lalu kata mereka, kenapa mereka ni suka buat baik? Yang pertama, sebab itulah menyebabkan Allah bersama mereka, ma'iyatullah. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah bersama dengan orang yang tolong saudaranya. Tuan-tuan nak suruh Allah sentiasa bersama kita, maka tolong orang. Allah sentiasa bersama kita. Termaksud bila Allah bersama kita, maknanya Allah jaga kita. Allah jaga kita. Setiap kali kita tolong orang, lepaskan hajat dia, maka Allah bersama kita. Kalau orang tu Allah bersamanya, maka dia tak akan sedih, dia tak akan duka cita. Semua datang takdir Allah kepadanya, dia akan datang menghadapi dengan kuat. Sebab Allah bersama. Tuan-tuan, seorang anak kecil, kalau bersamanya ayahnya, apa yang dia nak takut? Walau dia melawat harimau, singa, tapi ayah dia kat situ, dia peluk je ayah dia, maka dia tak perlu takut ngauman singa ataupun harimau. Dia tak perlu takut apa-apa kerana ayahnya di sisi. Dia akan peluk kuat-kuat erat ayah dia. Bila Allah bersama kita, maka apa lagi ketakutan yang kita ada? Kekuatan itu, pemeliharaan Allah ni. Sebab itu ini benteng kepada sihir, benteng kepada perbuatan-perbuatan yang musuh-musuh yang kita tak sangka. Dan kita ni ada musuh yang kita tahu, ada musuh kita tak tahu. Tahu-tahu dia dah jadi musuh kita. Apa sebab kita pun tak tahu. Tak apa awak ni gaduh dengan saya pun tak tahu sebab. Bila kita bersama Allah, maka Allah jaga kita. Bila bersama Allah. Yang kedua, kata ulama, kerana mereka mengetahui itulah cinta Allah, mahabbatullah, Allah sayang. Siapa pun yang tolong orang, dia di kalangan, di kelompok orang yang Allah sayang. Kerana ini semua makhluk Allah ciptakan. Berbuat baik kepada mana-mana makhluk Allah merupakan satu sifat yang punca Allah Ta'ala sayang. Contoh kita ni ada barang banyak ni, barang kita. Orang tolong jaga barang kita, kita pun akan suka dia lah, sebab dia jaga barang-barang kita. Maka ini makhluk Allah ni semua ni barang-barang Allah, hak Allah belaka. Tiba-tiba kita beri manfaat, maka Allah sayang. Sebab tu kita lihat, saya baca kisah para wali. Kita ada banyak kisah wali-wali yang dikarang oleh Imam Abu Naim, yang dikarang oleh Yusuf Nabhani, yang dikarang oleh ramai para ulama dalam kitab tabaqat mereka. Apa yang saya dapati daripada sirah perjalanan para wali, mereka terkenal dengan sifat membantu orang. Terkenal. Bukan sekadar kita cerita mengajar, nasihat. Itu sebahagian daripada wajib, menasihati orang. Itu memang kerja mereka. Nasihat orang sebanyak masa. Apa pun dia nasihat. Dia tak pernah berhenti nasihat. Hatta ketika berada dalam sakaratul maut, tetap nasihat orang. Kerana nak orang berada dalam kebaikan. Di samping mereka, inilah orang-orang yang bersegera membantu orang lain. Mereka bersegera membantu orang lain. Mereka bersegera dalam apa saja perbuatan yang mengembirakan orang lain. Maka ini sifat-sifat mereka. Bagaimana kita baca kisah Imam Abu Hanifah sebagai contoh. Apa yang Abu Hanifah buat? Dia kaya, maka dia membantu semua anak murid yang miskin. Antara yang dibantu ialah Imam Abu Yusuf. Sehingga kata Abu Yusuf, kalau tidak kerana Abu Hanifah, aku tak boleh belajar. Dia bantu segalanya, keperluan mak kami, sehingga Abu Yusuf terhutang budi besar. Dan bila Abu Yusuf memegang jawatan kedua terpenting negara selepas khalifah, cara membalas jasa gurunya, disebarkan mazhab gurunya, mazhab Hanafi. Maka tersebar seluruh dunia. Imam Abu Hanifah dia tak sebarkan mazhab, tapi muridnya bernama Abu Yusuf. Dan selepas itu Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Kenapa? Kerana mereka lihat antara akhlak Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dia segera menunaikan hajat orang lain. Hatta kalau orang nak berhutang pun dia cepat beri. Sehingga satu hari, bila Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih sedang dia berjalan, turun hujan lebat. Dia berjalan ketika itu panas yang hangat ataupun panas terik. Maka orang semua berlindung dekat bumbung-bumbung rumah. Lindung.
Lalu Abu Hanifah tak nak berlindung. Dia kata, wahai imam, kenapa tak nak berlindung? Kan panas. Ini rumah ni dia hutang duit aku. Jadi aku tidak akan berlindung di rumah orang yang berhutang duit dengan aku. Aku takut itu jadi riba. Riba. Kerana setiap hutang yang membawa pada manfaat, yang menarik manfaat lain, maka itu riba. Maksudnya gini, kalau seorang tu kita bagi dia hutang RM100, hutang RM100, jadi orang ni pun jumpa kita, tanya, Man, boleh tak nak pinjam motosikal? Dia pun bagi, sebab dia teringat dia bagi hutang ni, dia teringat dia berhutang dengan orang ni. Kau tak bagi, nanti dia ungkit, aku kau nak hutang, kau bagi pinjam motor. Dia pun bagilah. Itu lebihan pada hutang yang dianggap riba. Yang sepatutnya tak buat begitu. Sebab orang ni kalau tak bagi, dia fikir, saya berhutang dengan dia, saya minta duit dia bagi, tiba dia nak pinjam motor, saya tak bagi. Sebab tu orang yang beri hutang pada orang, jangan cuba ambil manfaat daripada orang yang diberi hutang. Kerana bimbang-bimbang ia riba. Maka Abu Hanifah tidak mau berteduh. Dia warak dia. Kita nak cerita, dalam kisah ni ada dua makna. Yang pertama, kisah Imam Abu Hanifah yang dia suka bagi pinjam ke orang. Dan masih sama, dia tak nak ambil kesempatan daripada orang yang dipinjam. Tak nak ambil kesempatan. Walaupun berteduh di bumbung rumah, kerana mengelak kepanasan pun dia tak nak. Bagaimana warak dia. Lagi ini kisah, sebahagian daripada kisah bagaimana sifat para wali-wali Allah. Mereka ini antaranya suka menolong, cepat menolong. Dan yang ketiga, kata ulama, kerana pahalanya besar, pahalanya cukup besar, kita membantu. Kalau kita baca hadis tadi, yang tolong janda, yang tolong anak orang-orang miskin, macam berperang pada jalan Allah. Tolong janda macam perang. Tengok kekurangan barang dapur, kita tolong hantar, macam perang. Ni orang-orang miskin pula kita tolong hantar sekian-sekian. Memanglah terpaksalah gadaikan cuti hari Sabtu kita sebab nak hantar barang-barang ke orang miskin. Kita biasa hari Sabtu nak main-main dengan keluarga, tapi korbanlah sebab nak hantar barang-barang pada fakir miskin. Kita macam berperang pada jalan Allah. Pahala dia. Kita habis minyak sikit je, RM10. Habis minyak masa kita yang biasa kita lapang tadi, kita buat benda tu macam perang. Tapi kalau orang tahu benda ni, orang tak tinggal. Kalau kita ada peluang untuk menolong orang miskin, walaupun sebagai wakil je, wakil hantar beras ke orang, orang tolong hantar duit orang lain, kita cuma wakil pun kita tak tinggal. Kenapa? Besar pahala. Bahkan pahala ini, kata ulama, penyebab kepada ma'manun minal khawfi wal hazan. Kata orang bila banyak pahala, apa kesan orang banyak pahala ni? Dirinya sentiasa rasa aman, dan dirinya sentiasa terlindung daripada duka cita. Maksudnya kalau kita buat satu amalan besar pahala, banyak pahala, tak pahala ni apa kesan dia pada kita selain daripada syurga nanti akhirat kelak? Kesan pada diri awak, kalau awak ni banyak pahala, Allah Ta'ala jadikan awak tak bersedih. Tentu bukan senang kita nak sedih lah. Kalau musibah biasa-biasa tak sedih, kita biasa je, tak apa. Orang bila pahala kurang, kesan dia, siap datang musibah, sedihnya lama, panjang, cepat. Sikit je masalah, sedihnya panjang, lama pula tu sedih, teruk. Padahal masalah taklah balas mana. Maksudnya taklah teruk sangat masalah, sikit je masalah awak ni, tapi dia tak berarti macam kita sebut sebelum ini. Antaranya kata para ulama, kesan daripada pahala dia. Kalau pahala banyak, sebab kita buat amalan-amalan yang Masya Allah menjemput pahala banyak, kita pun jadi aman. Dan kita pun Allah Ta'ala protect, tahan kita, jaga kita daripada sifat sedih. Kalau sedih ni, ada rumah banglo pun tak guna rasa sedih, sebab dia musibah pada hati kita. Kalau setiap hari kita berpagi-pagi dalam keadaan sedih, bangun pagi dah sedih, dah tak black mood dah, kita dah bad mood, maka itu adalah satu bentuk gangguan dalam kehidupan kita. Padahal kita tak ada apa lagi berlaku, baru-baru bangun pagi, tapi dah muka sedih, muka dah tak semangat, dah layu. Itu nak tunggu sampai tengah hari tu macam mana? Kalau macam ni muka dia, tak nampak happy. Bangun tidur ada je benda dia tak kena, atau benda dia nak bersedih. Maka perhatikan pahala. Sebab itu Rasulullah SAW ajar kita bila bangun tidur sebut nama Allah, banyakkan zikir. Supaya apa? Mula-mula kita mulakan hari dengan pahala. Celak je mata, zikir, terus mulakan dengan pahala. Kenapa pahala?
Sebab nak elakkan duka cita sedih. Maka kita bangun dengan keadaan apa? Nasyitan, cergas. Tayyiban nafs, mood yang baik, kata Nabi SAW. Alhamdulillah bangun pagi-pagi subuh dah mood baik, bagus, seronok. Kita tak sabar untuk meneruskan hari ini. Banyak kita plan untuk buat kebaikan-kebaikan. Oh ni kita mulakan hari Jumaat Masya Allah dengan cara yang baik. Kita semangat ni dengan sujud sajdahnya, nak banyakkan selawat pada Nabi SAW hari ni, nak pergi awal masjid, nak solat Jumaat. Ni semua kegembiraan kita hari ni. Kenapa bermula daripada awal tadi? Dah buat pahala. Kemudian kata ulama sebab kerana ini punca seorang itu dekat dengan rahmat Allah. Qaribun min rahmatillah. Siapa pun buat baik, rahmat Allah makin dekat dengan dia. Buat lagi baik, rahmat Allah makin dekat. Apa itu rahmat Allah? Kasih belas Allah pada dia. Sebagaimana dia simpati pada orang, Allah simpati pada dia. Kita kan kalau tengok orang dengan kasih belas, kita pun nak buat lebih baik untuk dia. Nak buat lebih baik untuk dia. Kita tengok anak kita tidur kesejukan, kadang kita buka baju kita bagi pada dia. Kenapa? Sifat rahmat. Tengok, padahal kita pun sejuk juga, tapi tengok anak ni jadi kesian. Demikian Allah pandang kita dengan kasih belas. Jadi siapa pun yang buat baik, tolong orang, bantu orang, maka rahmat Allah dekat dengan dia. Dan di antara kemuliaannya kata para ulama, izalatu ma fin nufus minal qadar wa su'il faham wa dhann. Orang yang suka buat baik pada orang, Allah akan hilangkan dalam dirinya segala kekeruhan. Benda-benda keruh dalam hati kita, salah faham dalam hati kita, wasangka buruk dalam hati kita hilang. Tuan-tuan, kita katakan hati ni, kalau kita tak jaga elok, banyak tumbuh benda-benda tak elok. Dia macam tanah subur. Tuan-tuan tak tanam benda baik, dia akan tumbuh lalang. Lalang tu tumbuh sebab apa? Sebab kita tak tanam benda lain. Dia lalang pun tumbuh. Dia nak beritahu, kau tak tanam yang lain, maka aku yang tumbuh. Hati kita kalau tak tanam benda baik, maka yang buruk tumbuh. Dia tak ada kosong macam tu. Saat saya tak ada buat benda baik, tapi saya tahu saya takkan ada benda jahat. Tak mungkin. Tanah yang lapang, kalau kamu tak tanam apa benda, apakah tidak mungkin akan tumbuh lalang? Pasti. Mesti tumbuh lalang. Hati kita, kalau kita tak buat benda baik, tak fikir benda baik, maka akan tumbuhnya benda jahat. Akan tumbuh benda yang tak elok. Sebab itu bila kita buat baik, dia akan hilangkan izalah wasangka buruk. Dia akan buangkan salah faham kita. Kita dengan manusia yang merosakkan hubungan kita wasangka dan salah faham. Kita tengok muka ketak, samsing lah tu. Kita tengok dia macam tak mesra, sombong lah tu. Kita kan macam just tu cepat sangat. Nampak muka macam ketak, ish ni sombong. Keturunan mana lah sombong ni. Tak ada nak tegur orang. Dia tak fikir, dia pun tak tegur orang, dia pun sama sombong. Kita tuan-tuan bila kita duduk sebut sekian perangai orang, kita lupa perangai itu pada kita juga. Dia sombong lah dia. Kenapa? Tak ada jumpa nak beri salam. Habis awak beri salam, aku pun tak bagi. Sama sombong. Adik-beradik kembar lah tu. Tapi kita macam duk cerita orang ni gini, tapi yang kekurangan kita tak tunjuk. Kita duk marah kesalahan orang lain, kita tak marah kesalahan kita. Kesalahan orang lain kita marah sungguh-sungguh. Tapi kita sendiri yang buat salah, kita marah tak sungguh-sungguh. Ini panggil su'u faham kita. Salah sangka kita, salah faham kita pada orang. Terlalu cepat menghukum seseorang. Kita kadang-kadang kena kenal dia lama sikit, kita pun tak, oh baik. Tapi hanya kenal sekilas lalu, bertepur bau dekat masjid, oh sombong lain macam. Terus kita judge. Kita selalu kata para ulama, Allah menyembunyikan wali-walinya di kalangan manusia supaya tidak ada orang menghina sesiapa. Dia wali ke Ustaz? Tak tahu, saya tak tahu. Tapi kita bimbang. Kerana Allah menyembunyikan para walinya di kalangan manusia. Dan Allah juga menyembunyikan kalangan orang yang diterima di kalangan manusia. Tuan-tuan, kita tak tahu kalangan kita siapa yang Allah terima. Kita tak tahu. Bila kita menghina orang, soalan kita tanya, apakah kita telah diterima oleh Allah untuk kita hina orang? Kita pun tak tahu. Barangkali orang kita hina lebih baik pada kita. Dan Allah sebut dalam Quran, bila Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya la yaskhar qaum min qaum asa an yakunu khairan minhum
Orang beriman janganlah satu golongan menghina satu golongan yang lain. Barangkali golongan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Oleh sebab itulah saya kata kita sibuk nak buat baik. Kita nak buang segala kadar segala kekeruhan. Hati kita ni keruh, nak jernih. Kita tak mungkin tenang tengok air pahit keruh. Walaupun untuk mandi kita, jangan kata minum, keruh. Sama juga bila hati keruh, tak mungkin kita tenang bila hati keruh. Jadi macam nak hilang hati keruh? Buat baik. Banyakkan buat baik pada orang, terutama orang-orang yang kita salah faham dengan dia. Buat baik dengan dia, akhir kita dapati Masya Allah, dia dengan sebab kita dia jadi baik, atau dia akan lebih baik pada kita. Dan seterusnya kata ulama, sebab kita digalakkan melakukan kebaikan kepada manusia, kerana kebaikan kepada orang lain yamna'u minal ma'asi, dia benteng pada maksiat. Bila kita suka buat baik pada orang, apa dia punya imbuhan dia, kelebihan? Allah halang kita atau Allah benteng kita daripada buat maksiat. Ni cenderung maksiat dah tak ada. Tentang kita pernah cerita kisah perompak yang berpuasa, dan kisah perompak yang di sebalik jahat dia ada buat baik, yang disebab kepada menghalang dia untuk terus jadi jahat. Kerana kebaikan itu, dia ada baik dia. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang kita tengok memang latar belakang teruk lah, tapi dia ada buat baik. Kebaikan ini kalau Allah Ta'ala terima, akan menghalang dia daripada maksiat yang telah dilakukan, untuk dia berhenti buat maksiat. Banyak kita dengar orang yang ahli maksiat, tapi kerana dia suka tolong orang, bantu orang, Allah hentikan maksiat dia, sehingga dia terkenal pula menjadi orang baik. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita nak cegah diri kita buat maksiat ni susah, mujahadah. Tapi dengan kita buat baik pada orang lain, bantu orang, secara automatik dia menghalang, mencegah kita daripada melakukan maksiat dan kemurkaan Allah. Dan di antaranya ialah, kata para ulama, sebab terpadamnya api hasad dengki. Tuan-tuan tengok orang kalau dia memang suka buat baik, ramai orang, dia ada satu benda yang baik pada dirinya, dia tak dengki orang. Tapi orang kalau jarang tolong-tolong orang, buat baik, dengki dia makin membesar. Tuan-tuan, dengki ni dia lebih cepat besar daripada ayam daging. Tuan-tuan kalau beli ayam 2 minggu boleh jual, cepat besar. Beri makan dia nak dedak sikit, sekian-sekian, 2 minggu. Ni 30 hari boleh tuai. Ada yang orang kata ni penternak ayam, bijak dia punya cara makan dia betul, 2 minggu dah boleh, dah berat 1 kilo daripada anak ayam. Ada kata 30 hari. 30 hari dah cukup, dia pun berat 2 kilo. Tuan-tuan, kita punya hasad ni dia membesar cepat pada ayam daging. Kita punya hasad, dia punya cepat dia bergerak. Oleh sebab itu, untuk menghalang hasad, perbanyakkan buat kebaikan pada manusia. Beri salam pada orang, bersalam dengan orang, mengucapkan ungkapan yang baik, bersedekah, beri hadiah. Ini semua akan menjadikan hasad tidak punya ruang untuk membesar dalam hati kita. Dan di antara kelebihan buat baik kepada manusia ialah sebab kepada lapangnya dada. Insyirahus sadri. Sebab kita merasa lapang dada, yang ni rasa seronok, gembira. Tuan-tuan, hari ni mungkin tak seronok lagi makan, tapi seronok belanja orang makan. Hari ni tak seronok lagi kita belanja untuk kita, tapi seronok belanja untuk orang lain. Kita bahagia di situ. Allah berikan kebahagiaan. Akhirnya saya lebih gembira bayar orang makan berbanding bayar saya makan. Kalau saya makan RM10, kawan tu makan RM100, saya lebih suka bayar dia. Saya seronok. Kerana setiap kali kita buat pada orang baik pada orang lain, Allah lapangkan dada. Lalu kita gembira, seronok. Itu yang disebut oleh Hasan Basri. Bila kami beri makan pada orang, kami rasa kenyang sebelum mereka kenyang. Kami rasa kenyang dulu sebelum mereka kenyang. Artinya dia punya reflect kebaikan. Kita bila buat baik, belum tu merasai kebaikan kita, kita dulu rasa bahagia, seronok, lapang dada. Orang tu belum terima lagi, misalnya. Maka ini di antara sebab kenapa para sahabat, para tabi'in melakukan kebaikan. Dan setengahnya kata sebab, ia juga sebab
untuk wiqayatu min al-afat ijtimaiyah, cara menghalang kerosakan dalam masyarakat. Sebab masyarakat dia perlukan contoh. Tuan-tuan, masyarakat kita perlukan contoh. Kalau seorang buat baik, lalu ini yang berlegar dan tersebar, yang mendorong orang lain semua untuk buat baik, maka masyarakat perlukan contoh. Maka untung kita kalau kita menjadi contoh pada masyarakat. Dek kebaikan kita, lalu kebaikan kita diikuti oleh masyarakat, maka kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menjadi sebab contoh kepada kebaikan, maka baginya pahala, dan pahala orang yang ikut dia sehingga hari kiamat. Berarti bila kita buat baik, kita sedang menjaga masyarakat. Jadi orang isyak dadah pun tak mencuri, orang-orang jahat pun tak buat onar, sebab ni kebaikan kita. Tuan-tuan, ada orang, saya sebab baik ketua polis, baik dengan polis, rumah saya pun tak payah tutup pintu. Saya kata awak belum kebal lagi tu. Ada orang kata saya ni, rumah saya ni tak payah tutup pintu sebab apa? Ketua polis dengan saya macam ni lah. Siapa berani? Polis-polis semua. Kata mereka, kata dia, saya kenal semua ni gangster-gangster dia, sebab tu rumah saya tak tutup pintu. Saya kata ada orang lebih aman pada awak. Siapa? Orang yang melakukan kebaikan dan Allah jaga dia. Dia jauh lebih aman. Berbanding awak kena kebaik dengan orang ni. Tetapi kita secara fitrah lah, kita kalau baik dengan orang besar-besar kan rasa senang lah urusan saya, sebab semua orang besar. Tetapi yang lebih besar bukankah Allah? Maka bila kita buat kebaikan kerana Allah, masyarakat ini jadi baik. Masyarakat terpelihara. Bila masyarakat terpelihara, kita pun terpelihara. Sebab itu saya kata hari ini masyarakat dahagakan contoh-contoh yang baik. Masyarakat terlalu dihidangkan dengan contoh tak baik, kemaksiatan tak baik. Kalau baca surat khabar mesti cerita ayah belasah anak sampai mati, mesti cerita ini gini. Tak ada nak cerita ayah sayang anak dia. Yang nak cerita contoh tak baik. Kita baca surat khabar ngeri, macam baca cerita hantu surat khabar ni. Tu kita tak beli. Pertama dah ngeri dah tajuk. Ngeri. Ini hati pun tak senang. Maka kalau mereka para wartawan, apakah kamu tak jumpa cerita baik berbanding cerita buruk? Sebab cerita buruk nak baca. Tak, itu yang kamu didik masyarakat. Cuba kamu paparkan cerita-cerita baik. Pengorbanan seorang ayah sehingga anak berjaya. Pengorbanan seorang anak sehingga ayah dia begitu begini. Cerita benda tu. Kita baca seorang, Masya Allah, ini motivasi. Tu kita nak jadi anak baik. Ni cerita Tok Imam curi duit tabung masjid. Tu tajuknya. Jadi orang, imam pun tak percaya ni. Akhirnya ni kerana tuan-tuan, bukan masalah kejahatan banyak dalam masyarakat. Kita terlalu tunjukkan kejahatan dalam masyarakat. Kita tak tunjukkan kebaikan masyarakat. Cerita buat rumah tangga mesti jahat. Jahat mak mertua, jahat mak sendiri. Akhir filem ini yang diberikan pada kita. Kita pun puji, bagus dia berlakon. Jahatnya mak dia. Tetapi dia punya kesan kita kata jahat mak tu, kita membuka, mendedahkan ruang derhaka. Cuba cerita mak baik, cuba cerita anak baik. Ni cerita je mesti cerita mak jahat, mak mertua jahat, atau bini jahat atau laki jahat. Jahatnya laki dia, dia pun tengok suami dia. Abang tengok, jahat laki. Dan hati abang pun sama. Betul. Benda tu saya katakan, bila masyarakat terlalu didedahkan dengan kejahatan dalam drama dan sahabat, kita tak jumpa contoh baik. Cuba buat cerita baik, contoh suami baik, mak mertua baik, mak baik, cerita poligami baik, cerita baik-baik. Jadi semua orang tengok, baik. Ni tak, dia cerita benda buruk. Akhirnya orang ragu, mak mertua, mak tiri, anak tiri, duk main jahat-jahat belaka. Tapi ini kata ketandusan modal. Sebab itu kita nak buat baik sebagai contoh pada masyarakat. Kerana saya kata hari ini masyarakat terlalu dahagakan kebaikan. Kita perlukan pengarah drama yang cerita benda baik. Ni dia cerita geng-geng masjid, dia cerita orang masjid kuat makan pula. Dia tak cerita kuat ibadah. Geng-geng kolesterol masjid dah. Orang duk pandang imam, ngebila semua. Tabur kolesterol, geng kolesterol ni. Ya, pagi-pagi uci cana 2 biji kambing. Dan ini pendedahan tak baik. Kita patut dedahkan apa yang baik dalam masyarakat. Ayah tunjuklah contoh baik pada anak, pada isteri dia. Semua tunjuk baik. Akhirnya kita lahirkan keluarga baik, masyarakat baik.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum.